Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Bicara Darah Wanita, edisi baru, kulit keras, dituliskan oleh Al-Fadhil Ustaz Mansur bin Ismail Al-Hafiz, terbitan Miftahul Ulum, Seri Petaling. Sambung kita, muka surat yang ke-103, Bab Haid. Beberapa kaedah dan faedah. Apabila seorang wanita telah sampai umur haid, nota kaki yang kedua, idza balaghatil mar'atu sinnal haidi ar-raudatu tis'a sinina qamariyatan minhajul qawim. Terjemahan, apabila seorang wanita telah sampai umur haid, kitab Raudah sampai umur haid dalam kitab Raudah 402, yakni berumur 9 tahun Qamariyah dalam kitab Minhajul Qawim, Ar-Raudah dan Tuhfatul Muhtaj. Sambung. Dengan semata-mata umur haid, dengan semata-mata melihat darah keluar daripada kemaluannya. Nota kaki yang ketiga, darah itu keluar pada masa yang boleh diihtimalkan, yakni dianggapkan menjadi haid apabila cukup syarat-syaratnya, yakni masanya bermula daripada umur haid dan pada waktu-waktunya, sama ada dia mubtadi'ah atau mu'tadah, mumayyizah, ghairi mumayyizah atau ghair mumayyizah, walaupun darah itu baru saja keluar dan belum diketahui sama ada darah yang seterusnya itu akan keluar mencukupi 24 jam ataupun tidak mencukupi, dengan berdasarkan kepada keluar darah semata-mata, yakni tanpa menunggu sehingga cukup sehari semalam 24 jam. Wajib ke atasnya melakukan perkara-perkara yang berkait dengan hukum haid, iaitu dia mesti memberhentikan solatnya, menjauhi perkara-perkara yang dilarang ketika berhaid dan sebagainya. Bukannya menunggu sehingga cukup 24 jam barulah diberhentikan sembahyang. Bahkan apabila dia nampak darah keluar, maka dia perlu menangguhkan dahulu ibadat itu. Kerana mengikut kaedah al-mar'atu bimujarradi antara ad-dama tatawaqqafu 'anil ibadati fi sinnin yahtamilul haidha fatu'maru biijtinabi ma tajtanibuhu al-haidu min nahwi salatin wa saumin wa wad'in wa la tantaziru bulughahu yawman wa laylatan amalan bizahiri bi annahu haidun walau kanat hamilan lianna al-asahha anna al-hamila tahidu dawabit. Terjemahan, seseorang wanita apabila sahaja melihat darah keluar pada umur yang mungkin kedatangan haid, maka dia hendaklah berhenti daripada melakukan apa-apa ibadat dan wanita tersebut diperintahkan untuk menjauhi perkara-perkara yang perlu dijauhi oleh wanita yang berhaid seperti solat, puasa dan juga berjima'. Janganlah dia menunggu sehingga darah itu cukup sehari semalam 24 jam dahulu, barulah dia mahu berhenti sembahyang, puasa dan sebagainya. Dia mestilah beramal dengan apa yang zahir, iaitu zahirnya. Dia melihat darah keluar, maka darah itu mungkin adalah haid, meskipun wanita itu sedang mengandung, kerana mengikut pendapat yang paling sahih, seseorang wanita yang mengandung juga boleh berhaid. Sambung. Kemaluannya, maka wajib, sambung muka surat yang ke-104, maka wajib padanya hukum haid. Nota kaki yang pertama, amalan nota kaki yang pertama, maka wajib dia menjauhkan ijtinab diri daripada perkara yang ditegah ketika berhaid, seperti sembahyang, puasa, jima' dan lain-lain. Dalil dia, fatu'maru biijtinabi ma tajtanibuhul haidu min nahwi salatin wa saumin wa wat'in izalatil iltibas tawabit fatul muhtaj. Terjemahan, maka wanita tersebut diperintahkan untuk menjauhi perkara-perkara yang perlu dijauhi oleh wanita yang berhaid, seperti solat, puasa dan juga berjima'. Sambung. Padanya hukum haid.
yakni memberhentikan sembahyang dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang ketika berhaid. Nota kaki yang kedua, wala tantaziru bulughahu yauman wa lailatan, bawabit, Risalatul Syekh Muhammad Ali. Terjemahan, janganlah dia menunggu sehingga darah itu cukup sehari semalam, 24 jam dahulu. Barulah dia mahu berhenti sembahyang puasa dan sebagainya. Sambung. Kerana beramal dengan apa yang zahir, iaitu apabila dia nampak darah keluar semata-mata sesudah masuk pada umur haid. Hasil kajian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kebiasaan umumnya darah itu boleh menjadi haid walaupun pada ketika itu ia belum ketahui bahawa darah tersebut akan menjadi haid, iaitu kerana belum sampai sehari semalam, 24 jam, ataupun tidak akan menjadi haid, iaitu bila didapati darah tersebut tidak mencukupi sehari semalam. Nota kaki yang ketiga, amalan bizahiri bi annahu haidun walau kanat hamilan lianna al-asahha anna al-hamila tahidu. Dawabit, Risalatul Syekh Muhammad Ali. Terjemahan, dia mestilah beramal dengan apa yang zahir, iaitu zahirnya. Dia melihat darah keluar, maka darah itu mungkin adalah haid, meskipun wanita itu sedang mengandung, kerana mengikut pendapat yang paling sahih, seseorang wanita yang mengandung juga boleh berhaid. Sambung. Dan kemudian jika darah yang keluar itu terhenti sebelum sehari semalam, 24 jam, yakni kurang tidak mencukupi 24 jam. Ini menunjukkan sudah jelas bahawa wanita ini tidak berhaid. Bana la syai'a. Nota kaki yang keempat, oleh kerana darah itu tidak cukup sehari semalam dan berhenti, maka apabila dikatakan darah itu berhenti, maksudnya dengan terdapat beberapa tanda, bukannya dengan mimpi, kiraan dan sebagainya. Beberapa kaedah atau faedah tanpa berhenti darah. Pertama, cairan darah berhenti, yakni tidak ada darah yang keluar walaupun secalik. Kemudian, sama ada keluar cairan putih yang tidak bercampur dengan warna darah bagi sebahagian daripada wanita, yakni apabila darah sudah betul-betul berhenti, barulah cairan akan keluar bagi sebahagian daripada wanita. Ia akan mengeluarkan cairan asal seperti air liur pada mulut yang sentiasa wujud. Ada orang air liurnya sampai keluar mulut, ada yang tidak. Begitulah juga. Sambung muka surat yang ke-105. Begitulah juga cairan ini. Ada wanita yang cairan ini keluar sampai di luar kemaluan dan ada hanya di dalam sahaja, kata penyusun. Kedua, dengan memasukkan kapas atau seumpamanya ke dalam kemaluannya. Kesimpulannya, dikatakan darahnya berhenti apabila dia melihat salah satu daripada tanda-tanda tersebut. Inilah yang dikatakan berhenti, atau lebih mudah disebut berhenti dengan yakin berdasarkan tanda-tanda yang dilihat. Tetapi apabila darahnya berhenti dengan tidak terdapat salah satu daripada tanda-tanda tersebut, maka dikatakan darahnya berhenti dengan tidak yakin. Yakni istilah ini hanya digunakan dalam kitab ini sebagai ringkasan. Hikmah memasukkan kapas. Kadang-kadang pada zahir kemaluan yang di luar tidak kelihatan darah, tetapi apabila dimasukkan kapas, masih terdapat kesan-kesan darah di dalam kemaluan. Kaifiat memasukkan kapas ialah memasukkan kapas ke dalam kemaluan dalam keadaan bertinggung, duduk untuk qada hajat kerana pada ketika itu. Zahir kemaluan wanita akan terbuka dan apabila kapas itu dikeluarkan, ianya bersih. Naqiyah. Tidak terdapat kesan darah yang terlekat pada kapas itu. Yuhkamu bizuhriha bin inqita'ihi
ba'da bulughi aqallihi bi an kharajati al-qutnatu naqiyatan laisa 'alaiha syai'un min asarid dami. Risalatun fi ahkamil haidi wa Syekh Muhammad Ali Al-Khatib. Terjemahan, wanita itu dihukumkan suci ketika terputusnya darah. Selepas darah itu mencapai tempoh masa sekurang-kurang haid, dengan bahawasanya kapas yang dikeluarkan dari faraj itu bersih dan tidak terdapat sedikit pun kesan-kesan darah. Risalah fi ahkamil haid dan Syekh Muhammad Ali Al-Khatib. Jadi di sini tidak ada apa-apa hukum haid yang dikenakan ke atasnya. Dia tidak perlu mandi wajib kerana memang sudah suci sebelum dia kedatangan darah. Maka jika darah itu keluar semasa dia sedang melalui waktu sembahyang, yakni ketika darah keluar masuk waktu sembahyang, tetapi dia tidak mengerjakan sembahyang pada ketika itu kerana beranggapan darah itu adalah haid. Sebaliknya, apabila berhenti, barulah diketahui yang darah itu berhenti dan tidak cukup 24 jam. Maka darah itu bukanlah haid. Wajib diqadha sembahyang yang ditinggalkannya kerana apabila darah itu berhenti dan tidak cukup 24 jam, justeru itu tidak ditinggalkannya. Kerana apabila darah itu berhenti dan tidak cukup 24 jam, justeru itu tidak disyaratkan tempoh sekurang-kurang suci 15 hari kerana dia belum berhaid. Tetapi jika suci itu datang selepas darah haid cukup 24 jam, aqallu, yakni aqallu, maka disyaratkan sekurang-kurang suci ialah 15 hari. Sambung. Dan maksud bana la syai'a, tidak ada apa-apa hukum yang akan dikenakan padanya ketika itu kerana ia tidak dimasukkan dalam wanita yang berhaid. Muka surat 106. Nota kaki yang pertama. Summa inin qata'a qabla yaumin wa lailatin bana alla syai'a. Tuhfatul Muhtaj Izalatul Iltibas. Terjemahan, kemudian jika terputus darah itu sebelum mencukupi sehari semalam, maka jelaslah bahawa dia tidak berhaid, yakni tidak ada apa-apa hukum haid ke atasnya. Tuhfatul Muhtaj. Sambung. Maka sembahyang yang ditinggalkannya pada masa keluar haid itu wajib diqadha kerana darah yang keluar itu bukanlah darah haid dan tidak wajib mandi. Jadi darah itu adalah darah rosak dan hukumnya adalah suci. Nota kaki yang kedua. Fataqdi solata zalika zamani, di dalam kitab Izalatul Iltibas. Fa in hakamat bil haidi bi ru'yatid dami summa naqada an yaumin wa lailatin qadat ma kanat tarkathu min saumin wa salatin wala yalzamuha wuslun li'adamil haidi. Fa in kanat somat bi an nawat qabla turuwid dami fa sawmuha sahihun. Terjemahan, wanita itu hendaklah mengqadha solatnya sepanjang tempoh darah itu keluar, di dalam kitab Izalatul Iltibas, muka surat 20. Jika dia menghukumkan darah itu sebagai haid ketika semata-mata melihat kedatangan darah, tetapi kemudian darahnya telah berhenti kurang daripada tempoh masa sehari semalam, maka dia hendaklah mengqadha puasa dan solat yang telah ditinggalkannya dan tidak wajib kepadanya mandi kerana dia tidak berhaid. Jika dia telah berpuasa dengan sebab illat, bahawasanya dia telah berniat puasa sebelum kedatangan darah, maka puasanya dihukumkan sah, yakni dia telah pun berniat dan darah tersebut ialah darah rosak dan keadaannya adalah suci. Sambung. Kerana mengikut kaedah yang pertama Asy-Syarwani, muka surat jilid 1, muka surat 657. Yang kedua Tuhfatul Muhtaj, jilid 1, muka surat 399 hingga 400. Nota kaki yang ketiga. Qauluhu fataqdi salata zalika zamani wa kadha as-sawmu fa in kanat sha'imatan bi an nawat qabla wujudid dami aw ilmuha bihi aw zannat annahu damu fasadin aw jahilat sahha bi khilafi ma law nawat ma'al ilmi bil hukmi
litala'ubiha. Wa nihayah Asy-Syarwani. Terjemahan, begitu juga puasa. Sekiranya wanita itu berpuasa dengan bahawasanya dia telah berniat puasa sebelum keluarnya darah, yakni sebelum kedatangan darah. Walaupun dia berniat puasa sedangkan dia mengetahui keluarnya darah ataupun dia menyangka, ini zon, darahnya itu adalah darah rosak ataupun dia tidak mengetahui, jahil keadaan darahnya, maka hukum puasanya adalah sah. Berbeza pula dengan masalah jika wanita itu berniat puasa dalam keadaan dia mengetahui dengan hukum dan dia bermain-main dengannya. Yang ketiga, Asya At-Tirmizi, jilid 2, muka surat 242. Atau kaki yang keempat, wa bimujarradi ru'yatid dami li zamani imkanul haidi yajibu altizamu ahkamihi summa in qata'a qabla yaumin wa laylatin bana alla syai'a fataqdi salata az-zamani wa illa bana annahu haidun wa kadha fil inqita'i bi an kanat law adkhalat al-qutnata kharajat bayda'a naqiyatan fayalzamuha hina izin altizamu ahkamit tuhri summa in ada qabla khamsata asyara kaffat wa in qata'a fa'alat wa hakadha hatta tamdiya khamsata asyara fa hina izin turaddu kullun ila maraddiha al-ati Tuhfatul Muhtaj, jilid 1, muka surat 399 hingga 400. Terjemahan, dengan semata-mata melihat darah di dalam masa yang terdapat kemungkinan datangnya darah haid, wajiblah dia melazimkan dirinya dengan hukum ahkam darah haid. Kemudian sekiranya darah itu terputus sebelum mencapai tempoh sehari semalam dengan jelas dan tidak ada lagi darah yang keluar, yakni nyatalah dia tidak berhaid, maka hendaklah dia mengqadha solat bagi tempoh masa tersebut. Tetapi jika darahnya berterusan sehari semalam atau lebih, maka jelaslah bahawa dia berhaid. Jika wanita itu memasukkan kapas ke dalam farajnya, lalu kapas itu dikeluarkan dalam keadaan bersih, maka wajiblah baginya melazimkan dirinya dengan hukum ahkam orang yang suci. Kemudian sekiranya darahnya kembali sebelum tempoh 15 hari, yakni belum melebihi sempadan 15 hari, maka hendaklah wanita tersebut menahan diri daripada perkara-perkara yang dilarang. Jika darah itu terputus berhenti pula selepas itu, maka wanita itu mesti melakukan seperti yang telah lepas, yakni berhenti darah, lihat tanda-tanda dan lain-lain. Beginilah keadaannya sehingga berlalu tempoh masa 15 hari. Dalil daripada masalah ini juga dibentangkan daripada kitab-kitab yang lain, seperti daripada kitab Bawabit, muka surat 13. Sambung, muka surat 107. Sebaliknya, jika ia terhenti sehari semalam atau lebih tanpa melebihi sempadan 15 hari atau malam, maka jelaslah kesemuanya itu adalah haid. Nota kaki yang pertama, wa illa bana annahu haidun wa inin qata'a liyaumin wa lailatin fa aktsara waliduni aktsara min 15 yauman fal kullu haidun walau kana qawiyan wa dha'ifan wa in taqaddama ad-dha'ifu 'ala al-qawi. Tuhfatul Muhtaj, jilid 1, muka surat 399. Hawashi Syarwani, jilid 1, muka surat 657. Terjemahan, sekiranya darah itu terputus setelah berlalu sehari semalam atau lebih dan kurang daripada tempoh 15 hari, maka kesemua darahnya itu dihukumkan sebagai haid, walaupun darah itu kuat atau lemah ataupun darah lemah mendahului darah kuat. Ini tidak mengikut tertib susunan darah kuat dan lemah. Sambung. Apabila seseorang wanita melihat darah haidnya berhenti, maka dia dihukumkan suci kerana beramal dengan apa yang zahir, yakni dengan semata-mata melihat darah berhenti melalui tanda-tanda dan alamatnya. Jadi hukumnya ialah dia wajib beramal dengan hukum ahkam suci seperti sembahyang, puasa dan lain-lain. Sambung. Nota kaki yang kedua.
Wa kama annaha tahidu bi ru'yatid dami tathuru aidan bi inqita'id dami ay taltazimu ahkam at-taharati min salatin wa saumin wa in balagha aqallahu fatu'maru bil ghusl. Risalah. Terjemahan: sebagaimana wanita itu dihukumkan berhaid dengan semata-mata melihat darah, wanita itu juga akan dihukumkan suci dengan semata-mata melihat terputusnya darah. Yakni maksudnya dia wajib melazimkan dirinya dengan hukum ahkam bersuci seperti sembahyang dan puasa. Seandainya telah cukup tempoh sekurang-kurang haid, yakni 24 jam sehari atau semalam, maka diwajibkan mandi juga ke atasnya. Risalah 35. Muka surat 108. Perkara kedua yang perlu diketahui oleh wanita ini seandainya darah itu sudah mencapai tempoh sekurang-kurang haid sehari semalam 24 jam, ialah dia diwajibkan mandi nota kaki yang pertama. Kerana apabila darah itu tidak cukup 24 jam selepas berhenti, maka masa berhenti darah di sini tidak dikatakan suci kerana wanita tersebut sememangnya telah suci sebelum kedatangan darah, dan apabila darah kurang daripada 24 jam, maka darah ini dikira sebagai darah rosak kerana wanita ini sudah berada dalam keadaan suci. Maka bi'alla syai'a, jelaslah yang dia tidak berhaid. Oleh itu, tidak ada sesuatu hukum haid pun yang dikenakan pada wanita ini, bahkan dia hanya perlu melaksanakan hukum ahkam suci tanpa mandi wajib. Realnya, wal mar'atu bimujarradi an tathura bi ayyan qati'a khurujud dami wa kadza as-sufratu wal qudratu 'ala al-asahi al-alwanu haidun wa sawa'un kharajat rutubatan baydan amla tastamiru fil ibadati fatakunu tahiratan amalan bizahiri hatta yatabayyana ghairu zalika illa idza kana laha adatun mundabitatun walidha qala al-imam ar-rafi'i ini i'tadati al-mar'atu an-nadama yanqati'u summa ya'udu fa innaha la taf'alu waqtal inqita'i syai'an min as-salati li'anna az-zahira annaha fi hadha asy-syahri kalladhi qablahu wa qala anhu Ibnu Hajar innahu wajihun Tuhfatul Muhtaj jilid 1 muka surat 400 yang Dawabit 13. Terjemahan: wanita itu dikatakan suci dengan semata-mata terputus, yakni terhenti keluar darah, begitu juga berhenti keluar darah, sufratu kuning, dan al-qudratu keruh. Di atas pendapat yang asah, ia juga merupakan warna darah. Haid yang sama. Ada selepas itu keluar lembapan putih ataupun tidak, maka dia hendaklah menunaikan ibadat dan hukumnya suci kerana beramal dengan apa yang zahir, iaitu darah berhenti sehingga jelas keadaan yang selainnya, melainkan apabila wanita tersebut mempunyai adat kebiasaan yang kuat, mundabitatun. Dan dalil tuhfah. Wa kadza fil inqita'i bi an kanat law adkhalat al-qutnata ay wa bi mujarradi ru'yatid dami li zamani imkanil haidi yajibu al-tizamu ahkamihi summa in qata'a qabla yawmin wa laylatin bana alla syai'a fataqdi salata dzalika az-zamani wa illa bana annahu haidun. Wa kadza fil inqita'i bi an kanat law adkhalat al-qutnata kharajat bayda'a naqiyatan fayalzamuha hina idzin altizamu ahkami tuhri summa in ada qabla 15 kaffat wa in qata'a fa'alat wa hakadha hatta tamdiya 15 hina idzin turaddu kullun ila maraddiha al-ati at-tuhfatul muhtaj. Kitabun Nibrasi Ahmadu bin Salihin bi afdali wa yu'rafu tuhru bi amrayni al-awwalu bi nuzulil qissatil bayda'i
huwa sa'ilun abyadu yakhruju fi waqti tuhri inda ba'din nisa'i. Athani yu'rafu al-jufufu bi an tukhrija al-qutnata allati adkhalatha al-mar'atu fi farjiha nakiyatan fahadha tuhrun hatta walau kanatil mar'atu ta'tadu al-qissata al-bayda'a kama takunu al-mar'atu fi ba'dil masaili allati hakamat bi anna ad-dama damu fasadin kama wa wadihun. Terjemahan, begitu juga dia akan dikategorikan terputus haid dengan cara dia memasukkan kapas ke dalam kemaluannya. Yakni inilah cara untuk mengetahui bahawa darah ini telah berhenti dengan yakin. Kaedahnya ialah dengan semata-mata melihat darah di dalam masa kemungkinan datangnya darah haid, wajiblah dia melazimi dirinya dengan hukum ahkam haid. Kemudian, jika darah itu terputus sebelum tempoh masa sehari semalam, maka jelaslah yang dia tidak sambung yang ke 100, muka surat 109, yang dia tidak berhaid, yakni tiada sebarang hukum padanya. Oleh itu, dia hendaklah mengqadha semula solat yang ditinggalkan pada ketika darah keluar kerana dia menganggap dirinya berhaid. Tetapi jika darah itu berterusan sehingga sehari semalam atau lebih dan tidak melebihi 15 hari atau malam, maka jelaslah darah itu adalah haid. Begitu juga dikategorikan terputus haid, yakni jelas tandanya dengan menggunakan kaedah yang sama. Apabila wanita itu memasukkan kapas ke dalam farajnya, lalu kapas dikeluarkan dalam keadaan putih bersih, maka wajiblah ke atas wanita tersebut melazimkan dirinya dengan hukum ahkam orang yang bersuci. Sekiranya darah itu datang kembali sebelum berlalu tempoh 15 hari, maka dia hendaklah berhenti daripada melakukan hukum ahkam orang yang suci, yakni menahan diri daripada perkara yang dilarang. Jika darah itu terputus, yakni berhenti lagi, maka dia hendaklah melakukan kembali, yakni seperti wanita suci, iaitu menunaikan sembahyang dan sebagainya. Begitulah seterusnya sehingga melepasi tempoh 15 hari. Maka pada ketika itu, kesemuanya hendaklah dikembalikan kepada tempat kembalinya yang asal. Di dalam kitab An-Nibras karangan Syekh Ahmad bin Saleh Ba'afdal, iaitu suci diketahui melalui dua perkara. Pertama, dengan keluarnya qissatul baydha, iaitu cairan putih yang mengalir keluar pada waktu suci yang terdapat pada sebahagian wanita. Kebiasaan wanita tidak dapat dipisahkan daripada cairan kemaluan seperti air liur pada mulut manusia. Kemudian apabila darah haid, cairan itu juga akan hilang. Apabila darah haid berhenti, cairan putih ini akan keluar kembali pada waktu suci, kata penyusun. Kedua, kering, iaitu diketahui dengan melihat pada kapas yang telah dimasukkan ke dalam faraj dan dikeluarkan dalam keadaan naqa', ini bersih. Maka ini adalah keadaan suci sehingga kan sekiranya seseorang wanita itu sememangnya kebiasaannya adat sucinya ialah keluar qissatul baydha, ini cairan putih, seperti mana bandingan keadaan seorang wanita yang terdapat pada sebahagian masail, maka dihukumkan dengan bahawasanya darahnya adalah darah rosak. Ini suci sebagaimana sememangnya ianya adalah jelas. Dalilnya qauluhu bi mujarradi ru'yatid dami ay mubtadi'atan kanat aw mu'tadan wa ala kulli mumayyizin kanat aw ghairu mumayyizatin mughni wa nihaya Asy-Syarwani. Terjemahan, kata musannif, dengan semata-mata melihat darah, yakni sama ada dia adalah wanita mubtadi'ah atau mu'tadah, dan juga ke atas setiap orang sama ada mumayyiz ataupun ghair mumayyiz. Sambung muka surat tadi, muka surat 108, dan menunaikan sembahyang, puasa serta halal jima'. Nota kaki yang pertama untuk muka surat 109. Tadi tu nota kaki 108, ini 109. Nota kaki yang pertama, fatu'maru bil ghusli was salati was saumi wa yahillu wat'uha. Terjemahan,
maka wanita itu diperintahkan untuk mandi, solat, berpuasa dan halal berjima' dengannya. Sambung. Tetapi jika darah itu tidak cukup 24 jam, maka darah ini adalah darah rosak yang berada di dalam masa suci. Maka dia tidak wajib mandi, bahkan dia hanya wajib beramal dengan hukum ahkam suci dan mengqadha sembahyang dan puasa yang ditinggalkannya, seperti penerangan yang lalu. Nota kaki yang kedua, maka wajib ke atas wanita tersebut pada ketika itu mandi, sembahyang, puasa dan halal berjima'. Dalilnya, fayalzamuha hina idzin altizamu ahkami tuhfatul muhtaj. Tuhfatul muhtaj. Peringatan penting, kerana salah faham yang berlaku daripada memahami ibarat yuhkamu bituhriha biinqita'ihi ba'da bulughi aqalihi, yang diterjemahkan begini: dihukumkan suci apabila berhenti darahnya sehingga 24 jam barulah mandi. Jadi wanita itu menunggu 24 jam berhenti, 24 jam berhenti dan barulah dia mandi, sembahyang dan lain-lain. Sambung. Yakni diwajibkan mandi, sembahyang dan puasa. Itu surat 110. Serta halal berjima'. Nota kaki yang pertama, dalilnya fatu'maru bil ghusli wassalati wassawmi wa yahillu wat'uha. Terjemahan, maka wanita itu diperintahkan untuk mandi, solat, berpuasa dan halal berjima' dengannya. Sambung. Tetapi jika darahnya tidak cukup 24 jam, maka darah ini adalah darah rosak yang berada di dalam masa suci, di mana wajib ke atasnya hukum ahkam suci seperti sembahyang dan sebagainya, dan dia tidak wajib mandi. Jika darah yang berhenti itu kemudian berulang kembali pada masa kemungkinan haid, fi zamani imkanil haidi. Nota kaki yang kedua, yakni selama darah itu keluar tidak melebihi 15 hari atau malam, iaitu dikira daripada waktu pertama darah keluar. Risalatun 35. Malam ya'bur khamsata asyara, selama mana ia tidak melebihi 15 hari. Sambung. Maka jelaslah ibadatnya yang dilakukan pada masa berhenti darah itu tidak sah kerana ia dilakukan dalam waktu haid. Nota kaki yang ketiga, yakni selagi ia tidak melebihi 15 hari atau malam, iaitu masa kemungkinan untuk dikira sebagai haid. Sambung. Jadi diwajibkan dia mengqadha puasanya sahaja dan dia tidak berdosa dengan jima' yang telah dilakukan, yakni pada ketika itu dia tidak tahu bahawa itu adalah waktu haid, kerana dihukumkan perkara tersebut berdasarkan keadaan zahir. Nota kaki yang keempat, ka'an ada fi zamanil haidi tabayyana wuku'u ibadatiha fil haidi fatu'maru bi qada'is sawmi faqat wala isma bil wat'i li bina'il amri ala zahiri fa inin qata'a hukima bi tuhriha wa hakadha ma lam yu'bar 15 risalah. Terjemahan, seperti bahawasanya ia berulang pada masa haid selama mana belum melebihi 15 hari atau malam, maka jelaslah ibadat yang dikerjakannya adalah dalam keadaan dia berhaid. Jadi dia diperintahkan untuk mengqadha puasanya sahaja dan tidak berdosa dengan jima' yang dilakukannya kerana hukumnya adalah berdasarkan dengan keadaan yang zahir. Sekiranya darahnya terputus pula, yakni berhenti, maka dia dihukumkan suci. Beginilah keadaannya selama mana darah itu tidak melebihi 15 hari. Wallahu a'lam.